Tak, kalau hibah tu kita bagi masa hidup dan pada waris-waris yang memang sepatutnya menerima tapi masih hidup lah kan, kita dah bagi siap-siap semua tu dan dipersetujui oleh semua waris tu, boleh ke? Jadi bila kita meninggal tak ada apa lagi untuk difaraidkan. Mungkin adalah sikit duit macam tu, tapi harta yang macam Ya, tak ada masalah kalau macam tu. Kita fikir mungkin akan memberi mereka sedikit kemudahan lah kan. Daripada nak mengurus harta pusaka tu. Itu tak ada masalah sebenarnya. Tapi akan timbul masalah juga. Bila akan timbul masalah? Jika mereka mati dulu daripada kita. Mana kita boleh yakin yang kita akan mati dulu daripada mereka. Benda ni berlaku bukan pada masyarakat kita saja. Sebab tu Allah masih rekod ayat 180 ni dalam Al-Quran. Walaupun ayat tu telah dimansuhkan. Kerana berlaku dalam banyak masyarakat. Yang mana ibu bapa menghadiahkan, menghibahkan rumah kerana mereka takut mana anak perempuan mereka nak duduk. Dan golongan yang menghibahkan ni golongan yang jenis macam tak ada anak lelaki. Hanya ada anak perempuan. Jadi mereka ni terus hibahkan, tukar nama rumah tu kepada anak perempuan ataupun kepada isteri. Kerana mereka tahu anak perempuan, kalau 3 orang anak perempuan, mereka akan dapat 2/3. Isteri akan dapat 1/8. Jadi yang lain-lain lagi akan dapat kepada adik-beradik mereka. Dia pun tukarlah nama. Bila tukar nama, orang yang menerima hibah tu mati dulu pada dia. Jadi akan timbul masalah lain yang dia pula dihalau oleh waris. Jadi tak selesai juga sebenarnya masalah. Jadi apa yang kita takuti tadi sebenarnya tak selesai juga. Sebab yang menentukan mati tak matinya siapa mati dulu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang tu sakit. Imam Syafi'i sendiri cakap dalam syair dia, betapa ramai orang yang sakit tetapi diberi umur yang panjang, dan orang-orang yang keluar bergembira mereka tidak sedari bahawasanya kafan mereka sedang disulam. Orang yang sihat boleh keluar kemudian berlaku aksiden meninggal. Orang yang duduk dalam wad lama, yang mereka ni disangka oleh orang yang sihat tadi akan pergi dahulu tetapi masih lagi diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Penyelesaian tu Allah dah letak dalam faraid, kita hanya perlu yakin kepada dia sahaja. Apa yang dia nak lakukan selepas kematian kita terhadap waris kita, kita serahkan. Ya Allah, kamu yang suruh aku buat macam ni, kamu yang kata pembahagian kamu yang paling baik, kamu yang kata kamu akan jamin semua benda, jadi ini aku wasiatkan kepada anak-anak aku supaya laksanakan perintah faraid secara 100% terhadap harta peninggalan aku, selebihnya kamu tanggung. Itu sepatutnya. Dalam cerita Ashabus Sabt tadi, sama juga sepatutnya mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, halalkan kepada kami ikan. Ya Allah, apa dosa kami? Ya Allah, kenapa kami tak boleh bekerja pada hari yang ikan datang? Bukan dia buat trik pusing untuk helah apa yang hukum Allah turunkan. Allah tak suka macam tu. Dan Allah dah buktikan Allah seksa dia lebih pada orang lain. Jadi sebenarnya dia terletak pada penyelesaian tu pada doa, kerana Allah Subhanahu Taala boleh laksanakan apa-apa. Allah juga adalah wali penjaga kepada waris-waris orang yang bertakwa. Jika bertakwa ayah seseorang, maka anak dia tak perlu bimbang. Allah yang jaga. Cuba kita tadabbur surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf, dalam tu ada 3 cerita Nabi Musa. Acik-acik akak mungkin pernah dengar. Nabi Musa lalu jumpa dengan kapal tu kan, dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir pecahkan kapal. Nabi Musa marahlah kerana pecahkan. Kemudian yang nombor 2, dia bunuh budak. Maknanya budak yang bersih lah, tak ada dosa sebab dia budak. Nabi Musa larang dan marah. Kemudian yang ketiga, jumpa tiang yang nak jatuh. Dia angkat balik. Dan Nabi Musa tegur. Nabi Musa kata, kenapa kita tolong orang kampung yang bakhil ni? Orang kampung ni minta makan pun tak bagi, nak jadi tetamu pun tak bagi. At least kita tolong tu, kita minta lah duit daripada dia. Kemudian Nabi Khidir pun kata, itulah kamu Nabi Musa, kamu tak boleh bersabar dengan aku kerana kamu tak nampak ilmu yang aku nampak. Dia nampak ilmu masa depan yang Allah bagi pada dia. Nabi Khidir pun cerita balik. Dia cerita kenapa? Kerana bawah dinding tu ada harta karun milik 2 orang anak yatim yang ada fil Madinati. Wa kana abuhuma salihah. 2 orang anak yatim yang mana ayah mereka berdua sewaktu hidup adalah seorang yang soleh. Yang Allah Subhanahu Wa Taala buat apa? Allah Subhanahu Wa Taala jaga, hantar nabi lagi supaya harta karun yang ada bawah dinding tu tak diambil oleh orang kampung yang bakhil. Jika dinding tu jatuh, keluarlah harta karun. Anak tadi masih lagi anak-anak yatim, tak boleh mengambil harta tersebut. Jadi diambil oleh orang kampung. Tetapi jika Nabi Khidir angkat balik tiang tu, maka harta karun yang ada di bawah tu akan terus disimpan di situ sehingga anak-anak dapatkan harta tersebut dan menjadi hak milik mereka. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala jamin ayah mereka, ayah orang yang soleh, Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi wali kepada mereka. Banyak lagi lah cerita-cerita lain yang dalam Al-Quran kita boleh ambil iktibar jika kita tadabbur. Itu contoh tadabbur, kerana kita dapat daripada cerita Nabi Musa tu benda yang jelas, tapi bukan semua orang tengok cerita yang tak jelas di sebalik itu ialah ayah dia, ayah yang soleh. Sebab itulah Allah jamin dan Allah bantu, walau kena hantar Nabi, Allah hantar supaya anak-anak ni
terjaga hak mereka. Sama juga dalam kes kita ni. Jika mak ayah dia tu bertakwa kepada Allah, dia serahkan perkara itu pada Allah, Allah lah menjadi wali selepas kematian mereka. Tidak ada apa yang mereka perlu takut. Yang mereka perlu takut, adakah mereka laksanakan apa yang Allah tugaskan kepada mereka secara betul ataupun tidak. Tidak perlu bimbang kepada urusan anak-anak dia selepas dia mati, kerana itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan yang perlu dia bimbangkan adalah dia laksanakan seperti mana Allah dah suruh, ataupun dia ada lagi sifat jahiliah yang masih hendak berhelah tadi tu. Cakap pasal diri sendiri lah, pasal diri saya, Ustaz. Macam Ustaz saya katakan, saya ada perempuan je, tak ada lelaki kan. So kami memang terfikir pasal nak hibah semua ni. Macam lah Ustaz cakap tu. Sebab kita macam tak yakin besok bila kita dah tak ada, esok anak-anak kita ni macam mana. Sebab saya tak ada waris lelaki kan. Maknanya saya sekarang ni saya kena ubah cara fikir. Betul, jadi orang yang soleh lah. Orang yang soleh. Betul, kena ubah cara fikir. Sebenarnya kita macam masyarakat jahiliah tadi, dia nak harta dia tu diwarisi oleh anak-anak dan isteri dia sahaja. Sedangkan dia lupa satu perkara. Sebab tu Allah sebut dalam ayat Faraid, Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Sekiranya dia mati, tidak meninggalkan harta apa-apa. Contoh, dia tak ada rumah, tak ada apa nak hibahkan, tak ada. Dia tidak meninggalkan apa, tapi dia meninggalkan anak perempuan. Bila dia mati, siapa yang akan ambil tugas untuk jaga anak perempuan tu? Waris dia lah, pakcik dia. Siapa waris dia tu? Secara spesifik siapa? Ayah dia. Adik-beradik dia, kalau tak ada ayah lah. Kalau tak ada ayah, kalau ada ayah, adik-beradik dia lah. Yang layak ayah, dapat faraid. Adik-beradik dia lah dapat faraid. Kalau dia masih ada ayah, atuk dia lah. Atuk budak tu lah. Atuk budak tu. Kalau dia tak ada ayah, kalau ayah tak ada, kalau tak ada ayah, siapa? Bapa-bapa saudara. Maknanya adik-beradik dia yang dia nak sekat harta tadi tu. Maknanya kalau dia ada harta, dia sekat, tak nak bagi. Lepas tu, kalau dia tak ada harta, bapa saudara pula yang dia suruh jaga. Macam tu. Tak betul lah. Sebab itulah kita kata Allah Subhanahu Wa Taala dia lebih tahu. Dia maha adil dalam hukum faraid dia. Apa yang dia bagi tahu tu dah kesimpulan dia. Kalau kita ni orang yang bijak dan berakal, kita tak payah pening kepala. Allah sebut macam ni, itulah yang terbaik, itulah yang terbijak, itulah yang teradil, aku akan buat macam tu. Kerana aku tak nampak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Faham kan kenapa Allah bagi jika anak perempuan lebih pada 2 orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pada mereka 2/3. 2/3 ni besar dah. Tinggal lagi 1/3. 1/8 diambil oleh isteri. Tinggal lagi sikit saja. Kalau kita kira jam, 2/3 tu dah masuk pukul 8 dah. Nanti sekali lagi saya kalau kita kira jam kan, kita khayalkan dalam fikiran kita. Di faraid ni mudah je. Kita kira kita ada 12 jam tu kan, bulat tu kan. Nombor 1 hingga 12 kan. Ni kes yang orang ada anak perempuan 2 orang saja tu Anak perempuan yang lebih pada seorang dan dia ada isteri. Kita bayangkan jam tu ada 12 nombor. 2/3 ni dah pukul 8 dah. Sampai pukul 8. Daripada pukul 12 tu sampai pukul 8, itu semua milik hak anak perempuan. Tinggal banyak tu. Itulah kita kata Allah Subhanahu Wa Taala di maha adil. Dan dia tahu anak perempuan ni biasanya akan kahwin. Bila kahwin, siapa yang akan tanggung dasara dia? Suami dia. Bahkan ni orang duk bimbang anak perempuan sahaja tu. Anak perempuan dah berkahwin pun sebenarnya. Macam tu. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tu dah bagi 2/3 tu sampai pukul 8 dah. Lepas tu isteri pula ambil. Maknanya hanya yang tinggal lagi kurang daripada 10 minit lah kita kata. 10 minit tu Allah suruh bagi kepada adik-beradik. Pada pakcik. 10 minit, lebih kurang 10 minit tu Allah suruh bagi kepada adik-beradik lelaki. Kalau tak ada ayah, kalau ada ayah akan ambil. Ayah ambil automatik, ayah ambil semua lah. Yang ambil yang 10 minit tu lah, sebab ayah akan jaga anak-anak perempuan ni. Sebab ayah tu diwajibkan untuk jaga anak-anak perempuan ni. Kita tengok kat situ. Allah Subhanahu Wa Taala maha berhikmah. Kita tidak lebih pandai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala maha berhikmah, maha bijaksana. Dia dah bagi tu, dia tahu apa tugas ayah. Kalau ayah tak ada, dia akan pergi kepada bapa-bapa saudara. Kerana bapa-bapa saudara ni akan dipersoalkan tentang anak-anak perempuan tadi. Dia ambil dan dia ditugaskan untuk diberikan untuk nafkahkan jika mereka ni perlu. Jadi tinggalnya sedikit je lah, lebih kurang 12 minit gitulah tinggal untuk kita faham yang kita duduk kedekut sangat tu berapa banyak sebenarnya kan. Betul. Kita khayalkan yang kita duduk hibah-hibahkan tu, kita nak lari daripada 10 minit sih sebenarnya.